Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala kalau dia beri rahmat kepada kita, maka kita akan hidup dalam dunia ni dalam keadaan yang amat baik. Rahmat Allah. Begitu juga kalau rahmat ni datang pada satu kaum, kaum tu akan dapat kebaikan. Bila rahmat tak ada, kaum tu tak dapat kebaikan. Gaduh, huru hara. Jadi orang ingat kaum yang dapat rahmat ni, dia orang baik, dia orang bagus, dia orang taat, dia orang tak ada gaduh. Oh, dia ingat dia orang tu bagus. Dia orang tu orang yang sama je dulu. Bila tak ada rahmat, gaduh, benci satu sama lain. Orang yang sama. Tapi bila rahmat Allah datang, orang yang sama tu bertukar. Jadi baik, bagus, tak ada benci satu sama lain, suka satu sama lain, sayang. Allah buat zaman Umar bin Abdul Aziz, rahmat datang. Serigala dengan kambing yang patut serigala makan kambing, dia boleh kawan lah. Itu namanya rahmat tu. Jadi kalau rahmat ni tak ada, Samad gini dengan Cik Yazid bercakap, Rashidi bercakap dengan bini dia. Masa dia bersetubuh tu bercakap, habis rosak, luka habis berdarah. Bukannya masa tak bersetubuh, masa bersetubuh tu bercakap, bergaduh. Ini bila rahmat tak ada pada satu orang. Jadi rahmat ni susah kita nak terjemahkan lah. Tapi maksudnya bila Allah bagi rahmat tu, keadaan tu baik. Manusia jadi tunduk, manusia jadi berkasih sayang lah, antara lainnya. Kita tak ada kasih sayang ni sebab tak ada rahmat Allah Ta'ala. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi bila Allah bagi rahmat itu kualiti itu menyerlah. Jadi macam dalam COVID-19 ni kan, dekat Malaysia ni orang heran semua. Orang Malaysia ikut, taat, disuruh buat ini buat. Cuba dia tak taat macam negara lain. Masalah di France, Amerika, semualah seluruh dunia. Masalahnya dia tak nak taat. Kenapa dia tak nak taat? Allah tak nak buat dia taat. Dia punya hati yang rosak, rahmat tak ada. Lepas tu dia benci satu sama lain, mana nak tolong? Dalam keadaan COVID ni, kalau orang Cina gaduh sama Melayu, Melayu gaduh sama Keling, boleh. Dia takkan hantar beras, hantar tu semua. Itu takkan ada. Abidly tu bagi hadiah ni, bagi tu, itu semua takkan datang. Sebenarnya bukan orang tu buat, Allah buat dia boleh buat. Jadi sebab apa? Ada rahmat. Ada rahmat kat Malaysia ni sebenarnya. Saya hairan kata orang Indonesia. Dia tengok video, ini saya tengok video Malaysia,
Merinding saya ni. Merinding apa nak? Bulu roma. Bulu roma naik. Tengok orang Malaysia berbaris. Dia heran. Negara lain tak boleh ikut. Tak boleh ikut law lah. Tak boleh ikut arahan. Lepas tu Allah buat mati banyak. Malaysia Allah tak buat mati banyak. Kan? Ini namanya rahmat. Bukanlah rahmat besar sangat, tapi ada rahmat. Kalau sampai rahmat tu, serigala dengan kambing dia jadi baik. Cina dengan India, Allah buat baik. India sama Melayu. Dia nampak waktu dia buat satu dekat pavilion tu. Dia semua orang Melayu, Cina, India, semua macam satu keluarga lah. Itu semua kata kita orang Malaysia berkasih sayang. Allah hilangkan semua kebencian. Sebelum tu cuba tengok. Keadaan tu tak ada. Tak datang. Jadi Allah SWT buat COVID-19 ni kat Malaysia untuk zahirkan rahmat tu. Jadi dalam COVID-19 ni, walaupun bala pada setengah tempat, dia jadi rahmat untuk Malaysia ni. Rashidi mengangguk. Tapi rahmat kalau tak ada kat kita, hidup kita di suami isteri tak bahagia. Tahu tak? Kita hari-hari gaduh. Kalau kamu cakap hari-hari saya gaduh dengan bini, itu tak ada rahmat. Gaduh. Jumpa je gaduh. Bila rahmat ni dia ada kasih, sayang ada. Macam serigala boleh pula kawan dengan kambing. Dan bila serigala tu terkam kambing, orang tu menjerit. Khalifah sedang meninggal dunia. Jadi cerita ni maknanya rahmat tu datang sebab ada khalifah yang beriman, beramal saleh. Bukan sebab semua orang. Petani tu dia tak ada rahmat, tapi rahmat telah mencurah kat dia, dekat kambing dia, dekat serigala dan semua makhluk, sehingga kan waktu khalifah hidup Umar bin Aziz, serigala boleh kawan dengan kambing kan. Mesti benda yang sangat hairan lah. Hari ni apa hairannya Cina kawan dengan Melayu kalau rahmat ada kat Malaysia ni. Jadi hari ni orang nak buat Melayu kasih pada Cina, Cina kasih pada Melayu, pada India kan. Ini tak ada siapa boleh buat. Kamu ngaku je. Buatlah usaha untuk perpaduan. Wujudlah Kementerian Perpaduan lah. Takkan ada perpaduannya kalau Allah tidak turun rahmat. Jadi turun rahmat ni bukan sebab amal semua orang. Amal seorang je waktu zaman Umar bin Aziz tu. Seorang aja. Tapi rahmat dia tu melimpah sampai haiwan. Berkasih sayang. Ini kalau orang Cina, India, Melayu ni berkasih sayang. Dan di Malaysia ni juga kita akan lihat serigala dan kambing pun berkasih sayang. Bila ada orang tahap iman amal seperti Umar bin Aziz. Ya tak? Bila rahmat tak ada berkat, tak ada kasih sayang, tak ada. Jadi bukan sebab ramai orang, seorang aja. Umar bin Aziz 2 tahun setengah dia jadi khalifah. Dan dia pun orang anak dia juga keturunan raja juga. Jadi di antara khalifah yang sebelumnya tu dia tak berapa bagus lah. Jadi satu orang alim bagi tahu dia, kalau kau nak selamat, alih-alih kau pilih orang baik selepas kau jangan pilih orang tak baik. Jadi bila kau pilih orang baik, Allah Subhanahu Taala mudah-mudahan selamat kamu lah. Kalau kamu pilih orang baik selepas kamu jadi raja.
Jadi siapa pun tak tahu siapa yang dipilih kan. Jadi selepas dia meninggal, dia kata tengok dekat dalam kotak tu, dia letak nama orang. So nama Umar bin Abdul Aziz. Jadi masa dulu sebelum dia jadi khalifah, dia pakaian bagus-bagus juga kan. Dia yang bergaya lah kan. Tapi dah jadi khalifah, dia sudah jadi susah hati. Susah hati ni. Jadi kehidupan sangat sederhana. Semua mas-mas bini dia suruh sedekahkan. Dia orang tanya bini dia, kau sanggup tak? Dia kata, apa pun aku sanggup. Tapi pisah dengan suami saya tak sanggup. Suami saya orang baik. Dia nak suruh aku apa pun. Jadi satu kali ada orang tetamu datang. Jadi nak jumpa khalifah. Dia tak ada orang gaji rumah dia. Khalifah Umar bin Aziz, dia tak ada orang gaji. Dia kata tu seorang perempuan keluar kan. Dia tak tahu itu isteri khalifah. Dia kata rumah orang lain semua baik. Dia kata aku tengok lalu kat sini semua bagus. Rumah kau yang tak bagus. Kau khalifah. Dia cakap kita buat orang baik, kita dia tak baik. Rumah orang semua baik. Itu maksud kita jadi khalifah. Lepas tu Umar bin Aziz ada kat ujung rumah tu buat cabut-cabut cabut-cabut rumput lah. Dan tu dia pandang-pandang lah. Jadi dia kata orang tu pandang-pandang kau, dia kata. Dia kata itu suami saya, itulah khalifah. Oh, itu khalifah, kau isteri khalifah. Dia boleh Yazid jadi macam tu. Tak? Umar bin Abdul Aziz siang malam fikir. Waktu tu dakwah start. Mula dakwah lagi. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Sebelum tu hidup dakwah tak hidup. Dia hantar jemaah buat dakwah, banyak orang masuk Islam, negeri-negeri pusat banyak orang. Itu sebab nak jadi khalifah yang baik ni dia kena buat kerja dakwah. Carilah kepada kamu kalau nak cari ketua, dia pertama dia buat dakwah, kerja ta'muruna bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dia semayang dan dia membayar zakat. 3 kualiti tau untuk jadi khalifah ni. Untuk jadi Perdana Menteri Malaysia lah, kalau kononnya, atau jadi ketua lah negara. Dia mesti orang yang bersemayang bukan semayang sendiri punya, semayang jemaah je. Lepas tu dia membayar zakat dan menyuruh orang lah semayang, takkan belat. Dia semayang, dia bayar zakat, tak suruh orang, dia buat dakwah. Dan dia buat kerja ta'muruna bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Jadi kalau kita, jadi dia waktu tu dakwah hidup, banyak orang bukan Islam masuk Islam. Masa itulah di jajahan orang Islam banyak yang masuk. Jadi dia punya pegawai cakap, Amirul Mukminin, berhentikan dakwah ni. Apa pasal? Kita duit dah kurang dah. Di khazanah kita duit dah kurang. Waktu tu dia tak ada teks lain. Dia tak pandai buat teks. Hanya dapat duit daripada orang bukan Islam yang bayar jizyah. Jadi bila dia masuk Islam, jizyah tak bayar lah. Jadi tuan bayangkan bila Umar bin Aziz meninggal, dakwah mati. Dia orang yang suka dunia ni terus berhentikan dakwah. Dakwah hidup sekejap je, hidup balik lah. Umar bin Aziz ni keturunan Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Keturunan tu. Jadi bila kerja dakwah ni hidup, maknanya Hadrat Umar bin Aziz ni iman dia kuat, amal dia bagus,
rahmat turun dekat dia, melimpah kat rakyat dia. Menyebabkan bukan melimpah kat rakyat dia je, melimpah dekat haiwan lagi. Sehingga yang petani jauh di mana ujung tahu khalifah meninggal. Sebab dia lihat kambing dan serigala yang baik sudah menerkam kambing. Dia terus menjerit. Orang kata, mana kamu tahu? Tu tanda dia. Tengok betul khalifah sudah meninggal dunia. Jadi kat Malaysia ni macam tu juga. Adakah mungkin Muhyiddin dia buat ke kerja dakwah? Tak ada. Buat tak? Kenapa dia tak buat? Kau pun tak buat juga. Kau buat tak? Rashidi pun tak buat betul. Kalau buat betul tentu iman kuat kan. Ini iman sikit je. Muhyiddin tak ada siapa ajak dia. Dia tak buat, tak apa-apa salah sangat lah. Salah juga. Tapi yang tahu tak buat, macam Effendi kan, macam Sufian, ini salah besar. Macam Rashidi ni kan, salah kecil, salah besar. Lebih besar dari salah Muhyiddin. Siapa dia jumpa Muhyiddin, ajak dia buat kerja dakwah? Ada. Jadi bapa tuan sekalian, bila kerja dakwah datang, agama hidup, iman jadi kuat, amal jadi bagus. Umar bin Abdul Aziz tidur sikit, malam bangun malam, harta semua belanja, sedekah, hidup macam orang miskin, dan buat kerja dakwah, tak muru nabi ma'ruf sama. Iman dia kuatlah, so rahmat turun menyeluruh. Jadi kat Malaysia ni mesti ada orang yang macam tu. Maknanya orang yang diterima orang tu, dia buat kerja dakwah, kerja ta'mur ma'ruf wa nahy munkar, cara Nabi SAW. Kalau tak bukan cara Nabi, semayang cara Nabi dan diterima semayang dia, khusyuknya. Kalau tak khusyuk tak boleh. Semayang tak boleh. Yang ketiga, dia belanja harta dia pada orang. Ada orang macam ni, tandanya ada orang iman dan amal yang bagus. Melalui dia datang rahmat dari Allah menyeluruh, menyebabkan Cina baik dengan Melayu, Melayu baik dengan Cina, Cina Melayu baik dengan India. Jadi dalam COVID ni terserahlah di Malaysia ni ada kasih sayang dan bersepakatlah, bersatu dalam mengendalikan COVID ni. Ada orang membantu, menolong dan ikut peraturan. Tak ada gaduh-gaduh, tak ada lawan, tak ada engkar. Jadi dalam masa yang singkat Allah buatlah COVID-19 tu hilang, makin kurang. Jadi orang semua puji kerajaan, bukan kerajaan. Sebenarnya kerajaan tak buat keadaan tu. Orang taat, orang ikut, ada kerajaan buat. Parti PN buat, Pakatan Nasional atau Pakatan Harapan tak buat. Dia yang buat manusia semua, orang Malaysia ni sama, ikut disiplin. Dia yang buat, tak ada buat. Siapa yang buat? Tapi orang tak tahu ni, orang tak nampak, orang tak kata Allah buat, tak ada. Oh, dia orang kata apa tau? Orang Indonesia, kami syabas orang Malaysia. Syabas. Saya heran. Dia puji orang Malaysia. Sebab yang dia nampak orang Malaysia lah yang ikut tu semua. Rashidi ada tengok orang Malaysia buat atau tengok Allah buat sebelum saya bayan ni? Tengok siapa? Manusia buat. Rashidi tengok orang. Kau Samad tengok siapa? Manusia pun buat. Orang Malaysia ni, bukan orang Malaysia buat, bukan Cina, Melayu, India tu yang buat. Dia jadi ikut peraturan, masuk semua berbaris. Dia tak tengok benda macam ni. Masuk supermarket ni kan berbaris panjang. Tak ada orang nak buat. Ada orang nak ikut. Kalau Allah tak bagi rahmat, ada? Tak ada tuan.
Ha? Memberontak. Pakai ni semua. Orang macam Hanzalah ni, takkan dia boleh tenang punya. Kan? Dia pukul polis pukul dia tak mau ikut. Betul tak? Tapi bila Allah dah campakkan benda tu, rahmat tu, dia ikut jadi Allah buat dalam masa singkat benda tu hilang, COVID tu. Dan weekend ni dia orang boleh beraya, tapi dia orang tak tahu sebab apa. Bukan sebab orang Malaysia ni boleh taat. Allah buat dia orang taat, Allah buat rahmat. Kalau besar lagi rahmat, lagi besar. Orang Malaysia ni. Kalau dakwah orang Malaysia ni buat. Orang Malaysia buat dakwah, dia orang jaga semayang dia. Lagi rahmat, lagi kadana. Orang pun heran tengok. Kenapa Zakir Naik pilih untuk tinggal di Malaysia? Orang semua heran lah. Banyak turis-turis datang ke Malaysia ni, dia orang banyak suka. Ada satu orang putih tu daripada England, tak habis-habis datang sini. Dia tak ada nak pergi tempat lain. Bandar Kuala Lumpur tu. Siapa buat dia boleh mau datang selalu tu? Siapa buat orang putih semua suka kat sini ni? Bukan kita buat tuan. Bukan negara kita buat, Allah buat. Kita tak nampak Allah buat ni, mak. Kita memang tak nampak Allah buat. Nampak orang buat, itu je lah. Kita ingat rakyat Malaysia ni yang bagus. Tak. Rakyat Malaysia ni tak bagus juga kalau rahmat tak ada. Kalau rahmat tak ada, dia jadi macam rakyat negara lain lah. Kalau rahmat lagi tak ada, dia jadi macam Amerika. Dia jadi macam Amerika. Tengok sajalah. Dalam COVID, ratus ribu orang mati, dia ada tak mau dia ikut dah. Dia orang tak nak taat. Konon-konon dia ni ada kebebasan bersuara lah. Begini buat strike lagi tak mau. Tak mau lockdown tak mau. Semua tak mau. Menjerit-jerit. Jadi dia orang huru-hara lah. Satu bahagian mau, sebahagian lain tak mau. Presiden dia macam itu. Jadi keadaan jadi tak tenang. Kenapa? Siapa buat tu? Allah buat tu. Kenapa Allah buat tu? Rahmat tak ada. Jadi kita jangan ingat kita yang buat. Kita jangan ingat kita kena buat ini, buat SOP ni, SOP tu. Kalau Allah tak ada bagi rahmat, tak ada orang nak ikut SOP tu dah. Orang Allah buat kasar, keras, degil. Degil tu degil. Hanzalah ni jadi degil dia kalau rahmat tak ada. Budak degil. Tapi dengan rahmat Allah, daripada degil sangat jadi kurang sikit dah. Akan kurang lagi. Jadi semuanya datang dari Allah. Baik buruk semua dari Allah. Jadi manusia kena ingat, Allah mau datangkan baik, saya kena jadi baik. Ada seorang saja baik. Baik sangat. Sembahyang kabul. Khusyuk diterima. Harta diterima, belanja, buat kerja. Rahmat kat dia. Rahmat tu datang melimpah. Kat negara tu, lepas tu kat dunia. Macam tu lah. Tiada yang buat melainkan Allah Ta'ala. Jadi jangan kita jadi tersilap dan lupa Allah. Tengok keadaan Malaysia ni kan, COVID-19 ni terus pergi Langkawi buat maksiat. Semayang tak jaga, dakwah tak buat, harta simpan lagi tak. Tapi nanti bila rahmat tu datang, mereka akan tambah tawaduk, mereka tambah tunduk. Itu Allah buat tu melalui rahmat yang tu. Orang yang ketua tu pun kalau dia orang melaluinya rahmat, dia tak buat apa-apa. Dia hanya buat taat pada Allah aja. Tapi Allah yang buat melalui dia rahmat turun, melimpah macam air. Bah rahmat. Manusia jadi aku pun tak faham kenapa aku dulu gaduh betul dengan dia ni. Tapi sekarang aku dah macam lembut dan tak mau nak gaduh-gaduh lagi dah. Kan? Cina dengan Melayu ni dulu panas juga dia. Betul tak? Satu waktu dulu panas saja. Kan? Mana ada tak panas?
Kalau waktu tu datang COVID ni, tak ada yang nak buat dia. Tapi hari ni apa saja dia arah, dia ikut. Itu arah ikut. Ikut diam, semua ikut. Kenapa jadi diam? Dia orang bodoh ke? Orang Malaysia ni baik sangat ke daripada orang lain? Tak ada. Dia orang tak baik sangat. Allah yang buat dia orang jadi baik. Itu ke. Jadi segala puji bagi Allah. Kita jangan lupa Allah. Allah lah yang buat COVID-19 ni habis. Kita semua mau puji Allah weekend ni. Bila COVID ni perintah semua habis, perintah pemulihan. Namanya apa? PKPP. Kawalan Pergerakan Pemulihan. Malaysia pandai je pula. Perintah kawalan pergerakan kawalan pemulihan macam-macam. PKPP lah, PKPP. Itu semua word saja. Ada. Jadi Allah yang buat orang kurang mati. Ada. Dan COVID ni berhenti. Bukannya Kementerian Kesihatan buat, bukan doktor tu buat, bukan Muhyiddin buat, bukan siapa pun tak buat. Bukan saya yang buat, tak. Allah yang buat. Mungkin rahmat tu turun kat saya, tapi saya tak buat apa. Kan? Hanya yang Allah suruh kita buat, kita taat dengan dia. Kita taat dengan dia dengan sepenuhnya. Macam tu Allah. Allah kata, aku jadikan jin dan manusia ni untuk taat kepada aku, dan ketaatan dia kepada aku tu dengan sepenuhnya. Full devotion. Jadi bukan Allah mahu kita taat dan tak sepenuhnya. Ada. Kita mau taat dengan Allah dan taat dengan sepenuh hati. Macam Rashidi ni, dia tak sepenuh hati taat dengan Allah ni. Kan? Tak sepenuh hati. Sebab banyak nafsu nak disempurnakan daripada perintah Allah. Bila kita banyak nafsu untuk dipenuhkan, mana nak semayang kita semayang dengan sepenuh hati? Tak boleh kan? Boleh? Susah. Macam-macam ingat. Nak? Macam Samad. Tak sepenuh hati. Sepenuh hati ni Allah mahu. Sepenuh hati maknanya dengan betul ibadah tu. Ibadah tu dengan ikhlas untuk dia. Itu sepenuh hati. Ibadah tu dibuat dengan cara yang dia mahu. Dengan ikhlas, dengan rasa Allah melihat, dengan yakin janji Allah, dengan sepenuhnya. Itu makna sepenuhnya tu. Bukan berlagak khusyuk, bukan. Kan? Kau main lagi Rashidi semayang macam khusyuk tu. Tapi Allah sikit pun tak ingat. Tapi tengok macam ni dengan kaki patah dia tu kan. Ya je dia sujud kan. Lama. Tapi apa yang dia ingat? Samad? Jadi itu tak sepenuhnya. Allah mahu sepenuhnya tu dengan tumpuan. Allah jadikan jin dan manusia, kita semua, untuk beribadah dengan dia dengan sepenuhnya, dengan full devotion. Devotion tu devoted. InsyaAllah. Untuk dapat iman ni, dia tak ada jalan lain. 3 kena buat. Semayang, korban harta diri, kerja, mengajak manusia kepada kebaikan. Dan dari orang inilah kita patut pilih jadi ketua kita. Guys.